Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Jadi pada minggu ini untuk pendidikan kesihatan tahun 6, kita masih lagi di unit 5, cergas dan tegas, di mana tajuk hari ini ialah keputusan tepat tindakan berhemat. Jadi mari kita lihat apa standard kandungan dan pembelajaran pada hari ini. Standard kandungannya ialah 2.1 mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan harian. Manakala standard pembelajarannya 2.1.3 memahami kepentingan kemahiran asertif dalam mengurus emosi. Baiklah, jadi mari kita ulang kaji. Apakah maksud asertif? Asertif merupakan keupayaan berterus terang untuk menyatakan perasaan, keperluan, buah fikiran dan pada masa yang sama dapat menghormati keperluan dan perasaan orang lain. Jadi untuk isi pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid diminta untuk membuka buku teks pendidikan kesihatan tahun 6 pada halaman 32. Jadi mari kita lihat apa yang dibincangkan di halaman ini. Baiklah. Dalam hubungan kita dengan ahli keluarga dan rakan, emosi banyak mempengaruhi cara kita berfikir dan bertindak. Kemahiran asertif dapat membantu kita membuat keputusan dengan bijak. Tingkah laku akan terkawal menerusi tindakan-tindakan yang cermat. Kesannya, kita akan saling menghormati antara satu sama lain. Jadi, rajah di bawah menunjukkan kepentingan kemahiran asertif dalam 3 situasi asas pengurusan emosi. Oleh itu, mari kita lihat rajah yang telah ditunjukkan. Ini adalah rajah yang telah ditunjukkan di halaman 32. Mari kita lihat satu persatu situasi yang terdapat di dalam rajah ini. Situasi yang pertama, seperti yang kita dapat lihat, murid perempuan tersebut meluahkan perasaan terhadap murid lelaki itu. Jadi, kesimpulan untuk situasi ini, murid perempuan ini mempunyai kebolehan meluahkan perasaan. Murid perempuan tersebut membuat keputusan tepat dengan berani untuk berterus terang tentang perasaan sendiri. Kita tengok murid lelaki pula. Murid lelaki secara tindakan berhematnya, dia menolak dengan cara yang baik dan berhemat. Pada masa yang sama, tidak menyakitkan hati dan perasaan pelajar perempuan tersebut. Baiklah. Kita pergi ke situasi yang kedua. Situasi yang kedua, kita dapat lihat terdapat 4 orang murid sedang menyatakan pendapat secara terbuka. Ini menunjukkan mereka mempunyai kebolehan untuk menyatakan pendapat secara terbuka. Oleh itu, kesimpulannya, murid-murid tersebut
dapat menerima pendapat daripada rakan-rakan yang lain dalam perbincangan yang diadakan. Tetapi pada masa yang sama, murid-murid tersebut dapat menyatakan pendapat dengan menggunakan perkataan dan ayat yang sopan dan pada masa yang sama tidak mengguris perasaan. Baiklah, situasi yang terakhir di mana kita nampak 4 orang murid sedang mempertahankan hak individu dan bersuara. Jadi, mereka mempunyai kebolehan mempertahankan hak individu, di mana mereka berani menyatakan pendirian menentang perbuatan yang tidak baik. Dan mereka juga dapat menyatakan pendirian dengan menggunakan perkataan dan ayat yang sopan tetapi tegas. Okey, baiklah. Oleh itu, cikgu akan berikan contoh situasi untuk murid kenal pasti apa keputusan dan tindakan yang berhemah untuk murid lakukan. Okey, jadi contoh situasi yang cikgu berikan ialah Alif merupakan seorang murid yang pendiam. Alif sering dibuli oleh beberapa orang rakannya. Dia berasa sangat sedih dan emosinya terganggu akibat perbuatan rakan-rakannya itu. Apakah tindakan yang sepatutnya dilakukan oleh Alif? Apa yang perlu Alif lakukan? Apa yang perlu Alif ambil keputusan dan bertindak? Jadi, keputusan tepatnya Alif perlu berani berhadapan dengan rakan-rakan yang membulinya dan menyatakan perasaan serta menegur perbuatan mereka itu. Seterusnya, Alif mestilah membuat tindakan yang berhemat dengan menyatakan pendirian, menggunakan perkataan dan ayat yang tegas tetapi tidak kasar dan masih menghormati rakan-rakannya itu. Walaupun Alif dibuli, kita tidak perlu untuk menggunakan ayat kasar. Contohnya seperti memaki rakan-rakannya itu. Alif masih perlu untuk hormat rakan-rakannya. Oleh itu, tugasan pada hari ini, murid-murid diminta untuk jawab lembaran kerja yang telah cikgu berikan atau lampirkan di dalam grup Telegram dan hantar kepada cikgu. Okey, setakat ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih dan tahniah kerana berjaya hantar tugasan pada hari ini dan jumpa lagi. Bye.